Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video ini, kami dari kumpulan 2 akan menceritakan tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mencari rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dan contoh teladan umat Islam mengharungi perjalanan mencari rezeki sebagai sebahagian dari kehidupan harian baginda. Dalam usahanya, baginda menunjukkan betapa pentingnya berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan berkah, memberikan inspirasi bagi umat Islam untuk menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan ketabahan. Seterusnya kita masuk pada berdagang sebelum kahwin. Poin yang pertama ialah Rasulullah SAW menjalankan kegiatan perniagaan bermula genap umur 12 tahun. Rasulullah melakukan perjalanan ke negeri Syam yang dibawa oleh bapa saudaranya iaitu Abu Talib untuk berdagang bersama Khalifah Quraisy. Pada usia 17 tahun, Rasulullah SAW semakin mahir dalam berdagang. Khalifah dagang Quraisy yang dipimpin oleh baginda pernah berniaga di Yordania, Busra, Iraq, Bahrain dan Yaman selain Hijaz sendiri. Poin yang ketiga ialah pada saat baginda berusia 25 tahun, baginda menjadi seorang pedagang yang berjaya. Tak kurang 18 kali baginda melakukan ekspedisi dagang dilakukan dalam dan luar Hijaz. Akhir sekali, pedagang yang baik adalah yang mudah dalam membeli dan mudah pula dalam menjual. Riwayat Al-Bukhari. Setelah Rasulullah SAW berkahwin dengan Siti Khadijah, baginda terus terlibat dalam jual beli. Baginda juga dia berniaga sambil mengekalkan integriti dan kejujuran dalam semua urusan perniagaannya lah. Sebelum baginda menerima wahyu, Rasul juga adalah seorang peniaga yang jujur dan amanah dekat Mekah tentu. Lepas dia terima wahyu yang pertama, kewajipannya sebagai Rasul jadi lagi besar sebab dia mula menyebarkan Islam, menyebarkan syiar Islam. Dia menyebarkan syiar Islam. Tapi baginda terus terlibat dalam perdagangan sebagai satu cara untuk menunjukkan bahawa perdagangan ni, baginda nak bagi tahu perdagangan ni mestilah dilakukan dengan adil, jujur dan bertanggungjawab. Baginda juga dia terlibat dalam perjalanan perdagangan beberapa kali, dan perdagangan tu dia berlaku dekat Mekah. Jadi di samping menekankan betapa pentingnya untuk mengekalkan kejujuran, menghormati kontrak dan melayan pelanggan, baginda menekankan prinsip moral dan etika dalam perdagangan. Rasulullah mengembala haiwan ternakan. Semasa remaja, Rasulullah SAW pernah bekerja sebagai pengembala haiwan ternakan, terutamanya kambing. Beliau menjadi pengembala semasa di bawah jagaan bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Terdapat hadis sahih yang menyebut mengenai Rasulullah menjadi pengembala, iaitu seperti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah mengutuskan seseorang nabi itu kecuali dia mengembala kambing." Para sahabat berkata, "Dan kau?" Rasulullah menjawab, "Ya, dulu aku mengembalanya untuk penduduk kota Mekah dengan upah sejumlah qirat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesan Rasulullah mengembala haiwan ternakan. Yang pertama, dapat menjadikan jiwa seseorang itu menjadi lembut, tabah dan rendah hati. Dan yang kedua, dijadikan medan latihan yang baik kerana kelak Rasulullah SAW dapat memimpin dan mentadbir kehidupan umat manusia dengan baik. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW berjaya menjadi pemimpin umat manusia yang berjaya. Dan yang ketiga, menjadi pengembala merupakan sebaik-baik pekerjaan. Ianya tidak sama dengan perniagaan yang seringkali dinodai oleh unsur tipu muslihat dan juga riba. Sifat Rasulullah yang dapat kita pupuk dalam berdagang. Yang pertama, siddiq, iaitu benar.
Jujur dalam berdagang sangatlah penting, sama ada dengan diri sendiri atau orang lain, bagi mengelakkan berlakunya penipuan. Contohnya menceritakan perkara-perkara yang betul tentang sifat barangan yang dijual dan tidak menokok tambah perkara yang tidak sebenarnya. Yang kedua, amanah. Sifat amanah mendorong diri seseorang pedagang untuk lebih bertanggungjawab dalam hal jual beli tanpa melihat latar belakang pelanggan, iaitu tidak mengenakan harga yang tinggi kepada pelanggan yang tidak dikenali dan mengurangkan harga bagi pelanggan yang berhubungan dekat. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Seseorang pedagang perlu membuat pemasaran yang hebat dan harus menjadi seorang pembicara yang lantang, iaitu setiap peniaga perlu mempunyai communication skill agar dapat menarik minat pelanggan untuk membeli. Yang keempat, fatanah, bijaksana. Seseorang pedagang perlu mempunyai kemampuan dalam melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeza dalam menghasilkan idea yang kreatif dan pelbagai. Dengan kemampuan ini, seseorang pedagang sentiasa akan menghasilkan produk yang baharu untuk menambah baik kualiti sistem dagangan. Dapat disimpulkan bahawa perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan teladan kepada umat Islam pada hari ini. Pada waktu kecil, baginda sudah mula bekerja bagi membantu bapa saudaranya. Allah SWT telah menguji Rasulullah SAW dari kecil supaya Nabi tidak bergantung kepada sesiapa pun melainkan Allah SWT. Oleh itu, sifat Nabi yang jujur, amanah dan bijak dalam menguruskan perniagaan boleh diambil sebagai pengajaran kepada kita untuk dunia perniagaan hari ini bagi memartabatkannya ke arah yang lebih baik dan memberi keuntungan kepada semua pihak.